TV KPM. Aduh, sakitnya kepala saya hari ni. Aduh, dah lah nak live mahir sekejap lagi. Aduh, okey, sekejap saya cari dulu ubat saya. Okey, saya nak makan dulu ubat Okey, sakit sangat kepala ni, tak tahu kenapa. Okey, kita masukkan dalam air. Kita tunggu dia melarut sekejap. Aduh, lama pula nak melarut ni. Dan dah nak live dah sekejap lagi. Tambah sakit pula kepala saya. Macam mana nak buat ni? Assalamualaikum dan selamat petang semua. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir, dan hari ini di jam kedua petang kita nak belajar satu subjek. Wah, subjek ni favourite saya waktu sekolah, subjek kimia untuk murid-murid menengah atas, di mana topiknya merupakan kadar tindak balas untuk saiz bahan. Dan bersama dengan Mira, Cikgu Hairunisa. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Sakit kepala Cikgu. Takutlah sakit kepala musim-musim sekarang ni. Jangan takut Mira, kita nak makan ubat dah tadi. Dah sihat Cikgu Okey, dah sihat. Dah tak sakit kepala Okey. Okey. Cikgu dah cerita pasal sakit kepala ni. Itu antara untuk pengetahuan semua, itu antara simptom-simptom kepada gejala COVID-19 seperti sakit kepala, sesama, badan rasa lesu, muntah dan banyak lagi. Jika anda bergejala sedemikian, anda boleh terus untuk mendapatkan rawatan seperti cek kita positif ataupun tidak. Sebab sekarang ini semua berkemungkinan. Tak kira siapa pun anda. Jadi itu sedikit pesanan khidmat masyarakat lah Cikgu. Okey, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas, sila Cikgu sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey. Saya juga. Okey, Cikgu Hairunisa. Ini bukan kali pertama saya jumpa Cikgu. Sebelum ini di kelas yang lain, Cikgu. Ya, di slot Road to Success. Dan hari ini Cikgu datang ke kelas Mahir untuk bercerita tentang kadar tindak balas kimia, Cikgu. Ya, kita akan bercerita ataupun buat sedikit eksperimen hari ini. Sakit kepala, Cikgu masukkan ubat dalam bentuk ketulan ke dalam air. So, ianya mengambil masa yang agak lama. So, kalau dekat rumah, okey, kita boleh patah-patahkan ubat kita ni. Okey, kita boleh patah-patahkan, ataupun kalau kita rajin kita boleh tumbuk. Tumbuk kan. Rajin kat rumah kan kita tumbuk. So bila kita tumbuk, so akan menghasilkan dalam bentuk serbuk. So Mira, kalau cikgu masukkan dalam air, kita boleh lihat okey, tindak balas akan menjadi lebih. Okey, so kat sini kita boleh kaitkanlah dengan masa. Okey Mira, dekat depan ni juga, okey, boleh Mira ubahkan sikit sanitizer ni dulu? Boleh Cikgu. Okey. Kalau Mira tengok dalam kehidupan harian kita, Cikgu bawakan dekat Mira. Okey, kita ada gula pasir, gula icing, cube koko dan serbuk koko. So cikgu nak tanya Mira lah. Ya, okey, antara bahan yang cikgu bawakan untuk hari ini, mana yang lebih cepat melarut dalam air? Okey, kalau cepat melarut dalam air, kalau tengok yang itu dah berbuih-buih Cikgu, boom tu, sudah semestinya serbuk Cikgu. Serbuk. So rasa-rasanya Mira gula pasir atau gula icing? Kalau ikut serbuk, saya pilih gula icing Cikgu, sebab lebih halus. Icing. Pandai. So kalau berkaitan dengan ni pula Mira, cube Milo dengan serbuk cube koko dengan serbuk koko? Kalau ini saya pilih serbuk koko jugalah Cikgu, sebab dia serbuk. Betul Cikgu? Betul Mira. Maksudnya itulah yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita. So kita akan guna saiz yang lebih kecil untuk meningkatkan suatu kadar tindak balas. Bila cikgu sebut kadar tindak balas ni Mira, dan kita tengok pada masa kan. So sebenarnya apa yang kita buat ni sebenarnya hari ini berkait dengan kadar tindak balas. Dan so terutamanya lebih kepada faktor saiz lah, saiz bahan tindak balas itu. Okey, macam cikgu tunjuk ni ada perbandingan antara cube dengan serbuk. Okey. So, Mira, kalau macam tu, so kita nak pergi kepada definisi kadar tindak balas. Boleh Mira? Boleh cikgu, silakan. Okey, cikgu bergerak sikit ke belakang. Okey. So di sini cikgu nak paparkan maksud kadar tindak balas. Okey, topik kadar tindak balas ni adalah bab 7.
dalam silibus kimia tingkatan 4. So definisi kat sini kalau kita boleh tengok merupakan perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas. Okey, kita bahagikan dengan masa yang diambil untuk perubahan berlaku, ataupun kita boleh kata kadar tindak balas merujuk kepada kuantiti perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. So unit kat sini Mira dalam tindak balas kita boleh tunjukkan dalam beberapa contoh. Antaranya, cikgu sebut yang pertama gram per saat ataupun gram per minit. Seterusnya kita boleh juga kira unit bagi kadar tindak balas ni, kalau cikgu boleh ambil yang ketiga tu adalah mol per desimeter padu per saat. Maksudnya dia dalam unit bagi kepekatan. Maksudnya kita boleh ukur kuantiti itu dalam bentuk kepekatan. So seterusnya faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So kita ada 4 faktor Mira. Okey, so kalau tengok dekat sini cikgu dah buat cantik-cantik dah ni, kena tengok lah ya. Okey, so kita ada saiz bahan tindak balas, kepekatan, suhu dan kehadiran mangkin. Cuma hari ini kita nak fokus kepada saiz bahan tindak balas. Okey, saiz lah yang menjadi kita punya topik utama kita pada hari ini, saiz bahan ni. Okey, cikgu, tadi kita dah tengok dah, kita ada sebut koko, gula icing kan. Saya nak tanya, kalau air, contoh air panas ataupun air sejuk, dia pengaruh ke? Itu faktor suhu Mira. So suhu, iaitu suhu dalam keadaan air panas dan air sejuk lah kan. Suhu tinggi dengan suhu rendah. So itu pun salah satu faktor yang terlibat dalam kadar tindak balas. Contohnya macam kalau kita nak mak-mak kita masak kari pap kat rumah kan. Selalunya kita potong ataupun kita rebuskan ubi kentang tu dalam saiz yang kecil. Dadu kan Mira. Supaya apa? Cepat masak. Sebab luas permukaan dia lebih besar berbanding dengan ketulan yang besar. Saiz yang kecil mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Okey. Cikgu, tapi untuk unit pula, ada 3 unit yang berbeza dekat situ. Ya. So kita boleh letakkan satu unit ni, kalau kita tengok pada perubahan kuantiti bahan tu, kalau bahan kita dalam unit jisim, kita boleh guna gram. Kalau bahan kita dalam unit, kalau dalam isi padu, kita boleh nyatakan dalam unit sentimeter padu per saat. Kalau Mira tengok kat sini ada per saat, per minit kan. Maksudnya tindak balas yang berlaku ni kita mesti ambil masa. Mesti ambil masa, cikgu. Mesti ambil masa. Okey, untuk ambil masa tu, jadi kita berhenti berat dulu, cikgu. Sebab boleh, kita pun nak buat eksperimen lepas ni. Anak saya, kalau eksperimen, saya suka nak ambil masa, cikgu. Saya suka jaga masa. Jadi kita berhenti berat dulu, cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Di segmen kedua, kita dah ready nak buat eksperimen. Bila nampak saya dan cikgu dah lengkap berpakaian dalam makmal ni, cikgu. Ini pakaian untuk ciri-ciri keselamatan, Mira. Kita kena pakai glove. Sebab saya nak buat eksperimen lagi, saya pakailah, Mira. Okey, cikgu. Untuk eksperimen yang cikgu nak lakukan di segmen kedua ni, eksperimen tu diberi nama apa, cikgu? Okey, eksperimen ni adalah tujuan dia kita nak kaji, untuk mengkaji kesan saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas. So kalau Mira boleh tengok kat sini, kita ada kalsium karbonat dalam bentuk ketulan. Lagi satu kalsium karbonat dalam bentuk serbuk. Ni serbuk. So kita nak tengoklah saiz ketulan atau serbuk yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, kita akan tindak balaskan dengan suatu asid. Jangan risau Mira, kita ada asid cair iaitu 0.1 mol DM padu, iaitu asid
hidroklorik. Okey, dan di dalam besen tu ada air sirap ke cikgu? Ni bukan air sirap sendiri. Air apa cikgu warna merah tu cikgu? So air sirap ni, air ni adalah kita letak je pewarna untuk kita nampak lebih jelas bagaimana sesaran air ni akan berlaku apabila gas yang dihasilkan daripada tindak balas kimia sekejap lagi. Okey. So boleh cikgu teruskan Mira? Boleh cikgu, silakan. Sebelum cikgu mulakan eksperimen ni, boleh cikgu perkenalkan dulu alat radas di depan cikgu ni. Kita ada 2 set macam cikgu cakap tadi. So kita nak pergi pada yang pertama. Cikgu perkenalkan ini adalah silinder penyukat 100 cm padu. Okey. So kat depan ni juga cikgu ada kelalangkun 150 ml. Okey, cikgu ada 150 ml. Mungkin cikgu boleh pegang lama sikit untuk tunjuk di rumah okey ni macam mana. 150 ml ini adalah antara alat radas yang kita perlukan bila buat eksperimen kadar tindak balas. Okey, nampak Okey. Alright. So seterusnya Mira, kita ada kat sini set alat radas, iaitu kita ada kaki retort, okey, pengepit, kita ada burette, okey, kita ada besin. Okey, dan kita ada salur penghantar bersama dengan stopper ni, penutup dia. Penutup gabus dia tu. Macam tu bentuk dia macam ni. Okey, supaya dia tutupkanlah kita punya kelalangkun sekejap lagi supaya gas tak keluar. Okey, dia ada 2 bahagian cikgu yang saya nampak bentuk tu. Betul cikgu, satu bahagian dalam air. Satu bahagian tu maksudnya kita letakkan salur penghantar tu ke dalam air, ke dalam burette. Supaya gas yang terbebas daripada tindak balas kimia sekejap lagi, Mira, akan masuk ke dalam burette ni lah. So kita nak buat eksperimen sekejap lagi. Baik, okey cikgu. Boleh So kita mulakan dulu yang pertama, iaitu eksperimen kita nak kaji. Sebelum tu Mira, okey, kita sebenarnya nak tengok bagaimana saiz bahan tindak balas boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, so kita nak tengok eksperimen ni boleh tak kita bandingkan ketulan dan serbuk. Okey, kita mulakan. Cikgu ada kat depan ni. Pertama sekali Mira, okey, dah ready Mira? Ready cikgu. Okey, kita ada hidroklorik asid. Kena sukat Mira sebanyak 80 ml lah, 80 cm padu kita sukat dan kita masukkan ke dalam kelalangkun. Tapi ni cikgu dah sukat siap-siap. Cikgu dah sukat siap-siap, so cikgu masukkan ke dalam kelalangkun. Cikgu memang kena 80 cm ke cikgu? Kalau ikut prosedur dia, seeloknya 80 cm padu. Tak boleh terlebih, terkurang lah. Okey, so seterusnya, okey Mira, cikgu akan masukkan kalsium karbonat dalam bentuk ketulan. Okey, so apa yang berlaku bila cikgu masukkan saja ke dalam asid hidroklorik ini, ianya akan menghasilkan suatu gas. So kita nak ukurlah gas yang terhasil ni daripada bacaan aras air dalam burette ni. Okey, so murid-murid kat luar sana, sebenarnya ini setup yang cikgu dah buat siap-siap lah. So kalau murid-murid kat luar sana nak buat eksperimen, kena isikan paras air. Okey Mira, isikan air ni dalam burette, ini burette, sehingga penuh. Dan kita terlangkupkan ke dalam besin yang mempunyai air. Okey. Cikgu, tapi macam mana nak dapat, kita dah isi air penuh, bila kita nak terlangkupkan tu, kemungkinan air tu akan turun juga sikit kan? Tapi nak dapat bacaan tepat macam cikgu tu. Okey, so kalau cara macam ni, kita isikan sehingga penuh, okey, pada mulanya, baru kita terlangkupkan, so kita boleh adjust kat sini Mira. Dia ada adjust kat sini, kunci ni, so kita boleh buka untuk kita laraskan bacaan air tu. Okey, faham. Bacaan pula mestilah serenjang dengan mata kita lah untuk kita tengok sesaran air apabila gas masuk sekejap lagi. Okey. So cikgu nak masukkan, tapi sebelum tu Mira, boleh Mira tolong cikgu? Boleh. Okey, Mira kena ambil bacaan selang masa 30 saat. Selang masa 30 saat tu maksudnya macam mana cikgu? 30 saat. Okey, Mira tekan 30 saat sekejap lagi, lepas tu jangan hentikan jam randik tu sehinggalah bacaan kita nak ambil sehingga 270 saat macam kat belakang Mira tu jadual. Okey. Kita nak ambil sehingga 270 saat. Maksudnya 9 kali bacaan cikgu, betul kan? 9 kali bacaan. Okey, boleh Mira? Boleh. So bacaan pertama kita, kalau kita tengok kat sini, cikgu laraskan bacaan pada 50 cm padu. Okey, so Mira boleh tulis kat situ bacaan burette yang pertama pada masa kosong saat, iaitu 50 cm padu. Saya tulis 50 je lah cikgu bacaan 50, tapi bacaan burette ni dia kena 2 titik perpuluhan Mira. So 50.00. Ingat murid-murid kat luar sana. Okey, bacaan burette adalah 2 titik perpuluhan. Okey. So tantang buang masa. Cikgu akan masukkan ni Mira. Mira standby Saya standby cikgu. Ya, bila cikgu masukkan je, Mira terus tekan stopwatch. Okey, 1 2 3. Okey.
Okey, bila kita buat eksperimen ni Mira, kita kena goncangkan sikit macam ni. Untuk apa cikgu kita goncangkan untuk tu? supaya tindak balas ini berlaku dengan sekata. Okey, so kita goncang sikit. So untuk pengetahuan Mira, asid hidroklorik bertindak balas dengan kalsium karbonat akan menghasilkan kalsium klorida, karbon dioksida, gas karbon dioksida dan air. So sekarang kalau kita nampak sekejap lagi. Okey. Okey, cikgu, dah lebih 30 saat. Oh, okey, lebih 30 saat. Bacaan dia adalah 48.5. 48.5. 48.50. Okey, kita nampak kat situ. Okey, Mira kalau nampak ini adalah gelembung-gelembung gas yang terhasil. Okey. Sekejap cikgu. Sikit lagi. Untuk sampai ke 60. Sekejap ya. 49.50 yang pertama tadi cikgu silap baca 49.50. Sorry, minta maaf. 49.50. Okey, yang ni? Okey cikgu, untuk bacaan yang kedua berapa cikgu? Okey, iaitu 48.80. 48.80. Okey, murid-murid boleh tengok ini adalah gelembung gas karbon dioksida yang dihasilkan. Okey. Okey. Bacaan yang ketiga. Sekejap cikgu, belum lagi cikgu? Okey, belum lagi Okey, so kita memang kena bersabar buat eksperimen ni. Kena baca betul-betul bacaan dia. Tapi tangan kena tetap goncang cikgu. Kena tetap goncang perlahan. Pastikan dia punya salur penghantar ni masuk betul-betul ke dalam mulut biuret tu. Okey cikgu, bacaan ketiga. Okey, bacaan dia adalah 44.50. Okey, dah berapa kali bacaan dah Mira? Kita nak masuk yang ke 120 cikgu. Okey. Yang ke 120. Bacaannya kita akan dapat. So kita letak pewarna merah ni supaya nampaklah warna ataupun paras air tu kita boleh baca dengan lebih jelas. Okey. Selalu kat sekolah kalau okey boleh? Boleh cikgu? Okey. 0. 42.00. Okey. Tadi cikgu, kalau soalan ni di sekolah macam mana tadi cikgu? Kalau kat sekolah, kita tak boleh je guna air yang biasa tu kan. So kalau kita ikut kreativiti kita lah, letak pewarna merah ni, nampak lagi jelas lah bacaan paras air tu. Air suling kan cikgu? Air biasa pun boleh. Okey. Okey cikgu, seterusnya bacaan. Seterusnya adalah 39.80. 39.80. Okey. Seronok sebenarnya buat eksperimen ni sebab nampak dengan lebih jelas tindak balas itu dia punya bahan tindak balas iaitu asid hidroklorik dan kalsium karbonat, manakala hasil tindak balas dia salah satunya adalah gas karbon dioksida. Buih-buih naik ke atas naik. Ini untuk ketulan. Okey cikgu. Okey, so bacaan dia adalah 35.50. 35.50 dan yang bacaan terakhir sekejap lagi. Terakhir iaitu pada 270 saat kan? Betul. Dan 210 saat. Okey, 210 saat. Okey. 7 kali bacaan cikgu kita buat. Sebenarnya kita boleh buat lebih daripada 7 kali bacaan. Tetapi disebabkan kesempatan masa yang kita ada ni, cikgu hadkan kepada 210 saat sahaja. Baik cikgu, yang terakhir sekali. Okey, yang terakhir iaitu 31.80. Okey, so cikgu boleh tinggalkan sekejap dekat sini. Okey, sebenarnya macam cikgu cakap tadi, kita boleh ambil bacaan ni sehingga gas karbon dioksida yang dihasilkan ni habis bertindak balas. Habislah maksudnya kita boleh nampak. Okey, so seterusnya cikgu nak beralih pula kepada set yang kedua. Okey. Iaitu tindak balas di antara asid hidroklorik dengan serbuk. Serbuk kalsium karbonat. Okey, boleh nampak semua? Okey, kita tak nak buang masa. Sama juga step yang pertama, kita sukat sebanyak 80 cm padu. Okey, asid hidroklorik. Kita guna silinder penyukat. Ukur menggunakan silinder penyukat. Okey, so cikgu, ini eksperimen kedua, maksudnya ini ialah kita nak buat serbuk kan cikgu? Nak buat serbuk. Nanti Mira ambil bacaan untuk serbuk. So cikgu tuangkan dulu. Okey. Cikgu, saya dah tersalah tulis lah cikgu. Ini eksperimen 1 kan? Sepatutnya. Okey, saya potong boleh cikgu? Potong boleh. Okey, saya potong. Kita buat dia Mira, boleh. Okey. So
Okey, Mira dah standby. Cikgu nak masukkan serbuk. Okey, cikgu kira 1, 2, 3. Mira tekan jam randik. Okey? Okey. 1, 2, 3. Okey. So seronok main ni Mira, eksperimen. Okey, kalau kat sini murid-murid kat luar sana boleh nampak. Nampak tak ni? Okey, kadar tindak balas yang berlaku sangat cepat. Okey. Tindak balas yang berlaku sangat cepat. Okey, gas yang dihasilkan tu banyak cikgu. tak sampai sebelum lagi 30 saat dah habis. So dekat sekolah murid-murid kalau tengok cikgu buat ni kan serbuk kan. Okey cikgu, 30 saat pertama. So 31.00 31.00. Bacaan kedua sekejap lagi. Pada mula tadi dia sama jugalah 50 juga. 50 juga. So kita starting dengan paras air 50 cm padu. Okey, so nampak cikgu berhenti goncang dia pun berhenti. Okey. So Mira kalau tengok dekat sini, ni cikgu nak tunjuk kepada murid-murid kat luar sana kan. Kalau kita guna serbuk, nampak tak tindak balas dia berlaku dengan sangat cepat. Betul cikgu. Banyak gas karbon dioksida yang dihasilkan. So kadang-kadang kita tak sempat nak ambil masa. Tapi murid-murid kat luar sana boleh gunakan ketulan kalsium karbonat yang lebih kecil. Okey. Kalau tak nak kalau tak nak guna serbuk sebab serbuk menghasilkan terlampau cepat gas tu, so kita boleh gunakan ketulan kecil. Dan bukan sahaja serbuk menghasilkan cepat, masa kita pun dah berlalu dengan cepat cikgu. Dah terlepas bacaan tadi. Berapa cikgu? Dia 19.00. Berapa cikgu? 19.00. Itulah kita bila buat eksperimen kena betul-betul tengok. Okey. Jam randik kena fokus dan sebagainya, so baru kita dapat bacaan yang jitu. Tak apa, ini eksperimen. Kita buat eksperimen. So kalau kita tengok macam ni, kita boleh guna ketulan yang lebih kecil. Kalau tengok dekat sini kan serbuk ketulan besar Mira. So kita boleh kecilkan sikit lah. Betul. Okey, sebab kalau serbuk terlampau laju bacaan dia. Dan yang ketiga cikgu? Yang seterusnya adalah 16.00. 16.00. Okey, yang ke 120, kita menghampiri 120. Cepat bacaan dia makin jatuh tu. Betul tu Mira. So kalau tengok dekat sini dah menghampiri 11.00 bacaan dia. Okey, bacaan seterusnya? Cikgu? Bacaan seterusnya adalah 10.50. 10.50. Okey, kita ada lagi 3 bacaan. Air nampak macam dah nak makan habis dalam tu cikgu. Ya, betul. Seronok sebenarnya buat eksperimen ni sebab benda tu kita nampak hasil yang gas yang terhasil tu tadi. Okey cikgu, bacaan seterusnya cikgu? Okey, 8.00. 8.00. Okey, dan seterusnya. Okey, simple saja eksperimen ni. Kita perlukan ketulan dan juga serbuk. Tapi kalau serbuk ni menghasilkan kadar tindak balas yang tinggi, kita tukar kepada saiz yang lebih kecil sikit daripada ketulan tadi tu. Dan saya tengok cikgu, air pun dah mula larut dah dengan cepat. Berbanding serbuk tadi tu, air masih jernih lagi cikgu. Betul kan? Maksudnya tindak balas berlaku dengan sangat cepat. Cepat. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya adalah 5.00. 5.00. Dan pastikan kita punya penutup gabus ni mesti ketat. Untuk kita tutup dia ke dalam kelalangku ni supaya gas yang terhasil tu tidak terkeluar. Okey Mira, boleh? Berapa dah bacaan kita? Kita ada lebih kurang dalam 10 saat lagi cikgu. Okey, 10 saat lagi. 10 saat lagi untuk bacaan kita yang terakhir. Okey cikgu, berapa cikgu? So bacaan dia adalah 3.50. So sementara cikgu dan Mira tengah catatkan keputusan, murid-murid di luar sana juga boleh mengambil catatan dan membuat inference. Okey, inference tentang hasil yang akan kita perolehi sekejap lagi. Ya, betul cikgu. Okey. Sementara mereka buat hasil mereka, catatan mereka, kita sediakan satu video khas untuk murid-murid di rumah. Jadi ayo kita saksikan terlebih dahulu video tersebut. Okey. Baiklah, pada hari ini kami akan menjalankan eksperimen untuk menyiasat kadar tindak balas mengenai faktor saiz. Kami akan menggantikan kalsium karbonat dengan kulit telur yang juga mengandungi kalsium karbonat.
Baiklah, di sebelah kanan saya, mereka akan menggunakan saiz kulit telur yang telah dihancurkan. Manakala di sebelah kiri saya pula, kami akan menggunakan saiz kulit telur yang lebih besar dan kita akan melihat perbandingan di antara kedua-duanya. Baiklah, kami akan mencatatkan bacaan aras air di buret untuk kami lihat kadar perbandingan di antara aras air apabila saiz lebih kecil dan saiz lebih besar dalam selang masa 30 saat. Okey, eksperimen ini menggunakan saiz kulit telur yang agak besar. Okey, kita dapat perhatikan gelembung gas yang dihasilkan. Okey, agak perlahan. Okey, berbanding dengan kulit telur yang kita hancurkan. Okey, dan gas yang dihasilkan sangat banyak. Okey, dalam masa yang singkat, tunjukkan saiz kulit telur yang lebih kecil meningkatkan kadar suatu tindak balas. Maka apabila saiz kulit telur yang lebih kecil digunakan, maka jumlah luas permukaan bagi zarah-zarah untuk bertindak balas adalah lebih besar. Maka kadar tindak balas juga adalah lebih tinggi. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi dengan kita semua, Cikgu Hairunisa, guru cemerlang kimia kita. Dan sebelum kita berhenti berehat tadi, Cikgu, ada satu video khas daripada anak murid Cikgu sendiri, putra-putra Matap Tentera Diraja Kuala Lumpur, Cikgu. Dari kelas 4 apa tu, Cikgu? Masa tengah rakaman video ni, mereka adalah masa tu tingkatan 4 Alpha. Oh, 4 Alpha. Wow. Okey, mungkin Cikgu boleh buat sedikit komen lah, ulasan tentang video tersebut. Apa yang anak murid Cikgu lakukan? Okey, daripada video itu tersebut, okey, anak-anak murid saya tengah melakukan eksperimen di mana kita gantikan serbuk kalsium karbonat yang kita gunakan tadi dengan kulit telur. So kalau murid-murid yang berada di rumah rasa-rasa nak buat eksperimen, Mira, boleh. Siapa kata tak boleh? So orang kata apa? Mudahnya sains di rumah. So murid-murid boleh gunakan kulit telur, boleh kulit udang kan? Boleh, sebab kulit-kulit itu mengandungi kalsium karbonat. So kita boleh tindak balas dengan asid. Cikgu, asid tak ada dah, Cikgu. Kita boleh guna asid, iaitu cuka. So tadi eksperimen tu murid-murid Cikgu tengah gunakan asid dengan kulit telur. So dalam keadaan saiz yang besar dan kalau nampak tadi ada tumbuk-tumbuk kan. So dia gunakan dalam keadaan serbuk. So kalau kita boleh tengoklah, sama paras air tadi bila guna yang saiz yang besar dengan saiz yang kecil, ada perubahan dari segi isi padu gas ataupun bacaan biuret yang kita ambil. Itu saja, Cikgu. Yang tadi Cikgu kata dekat rumah boleh juga lakukan dengan cuka kan, Cikgu? Kalau selain daripada cuka, memang kena ambil cecair yang bersifat asid seperti jus, perahan jus boleh, Cikgu? Perahan jus, buah limau dan sebagainya. Kita cuba, boleh, Mira. So maksudnya, siapa kata kalau kita duduk di rumah, sangat-sangat kita macam ni kan, kita tak boleh nak buat eksperimen, boleh. So kita kena kreatif untuk menghasilkan eksperimen yang
seronoklah, menyeronokkan. Betul. Lepas ni saya nak cuba buatlah, cikgu. Okey, boleh. Okey, cikgu. Okey. So hari ini tadi kita dah buat eksperimen, so kita dapat keputusan. Okey. So kalau kita tengok pada bacaan Burette ni tadi, kita nak tengok isi padu gas. Mira, kalau nampak gelembung-gelembung gas yang terhasil tadi tu, itu adalah gas karbon dioksida. So Mira, jom kita buat kira-kira. Boleh tolong cikgu Kita boleh, buat cikgu. kira-kira. Murid-murid di rumah pun boleh tekan kalkulator untuk buat kiraan. Okey. So kalau kita tengok kat sini, isi padu gas pada 0 saat adalah kosong, Mira. Okey. So kosong bacaan dia. So sekarang ni pada 30 saat, Mira. Kita tolak isi padu gas kita nak dapatkan pada 30 saat, kita tolak. Okey. Bacaan awal Burette dengan bacaan pada sela masa yang kita ambil tadi. Seberapa, Mira, untuk yang pada 30 saat? Okey, yang 30 saat tu 49.5, cikgu. Betul 49.50. Okey, 49.50. Akan dapat 0.50, cikgu. 0.50. Okey, yang seterusnya, Mira, 50.00 kita tolak dengan 48.80. Okey, 50 tolak 48, cikgu. 48.80. Okey, dapat 1.20, cikgu. 1.20. Okey, seterusnya pada saat ke-90, iaitu 50.00 tolak 44.50. 50, cikgu. 44.50. Dapat 5.5. Okey, thank you, Mira. Seterusnya 50 tolak 42. Okey, ini dapat 8, cikgu. Okey, 0.00. 50 tolak 39.80. Okey, ini akan dapat 10.2, cikgu. Okey, 10.20. Seterusnya 50 tolak 35.50. Okey, 14.5, cikgu. Okey, 14.5. Seterusnya yang terakhir, kita nak tolakkan 50 dengan 31.80. Akan dapat 18.20. 18.20. Nampak tak, Mira? Perubahan isi padu gas semakin bertambah. Okey, apabila masa pun bertambah. So kita tengok pada eksperimen yang kedua yang kita guna serbuk tadi, asid hidroklorik dengan serbuk. So bacaan pertama ni mestilah 0.00. Bacaan kedua, Mira? Bacaan kedua akan dapat 19.00. Okey, 19.00. Yang ketiga? Yang ketiga akan dapat 31.00. 31.00. Yang itu 18 ke 15? 16.00. 16 akan dapat 34, cikgu. Okey, 34.00. Seterusnya kita tolak dengan 10.50. Okey, 39.5, cikgu. Okey, 39.50. Seterusnya kita tolak dengan 8, kita dapat 42. 42.00. Seterusnya tolak dengan 5. 45.00. 45.00. Seterusnya kita akan dapat 46.50. 46.50. So Mira, kalau tengok daripada isi padu gas yang terhasil daripada eksperimen 1 dengan eksperimen 2, mana yang menghasilkan banyak isi padu gas? Wah, sudah semestinya untuk eksperimen 2 yang menggunakan serbuk, cikgu. Pandai, Mira. Dulu kimia A kan? Alhamdulillah. Okey, so bagus, Mira. So kita tengok daripada pemerhatian kita boleh nampaklah isi padu gas dalam keadaan serbuk apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik lebih tinggi daripada menggunakan ketulan. Jadi, cikgu dah sediakan handout pada murid-murid di luar sana, Mira, untuk mereka catatkan apa yang kita buat hari ini. So, bila kita dah dapatkan keputusan, kita kena buat graf. Kita kena melukis graf. Okey, so graf yang cikgu dah hasilkan sebenarnya dekat lab cikgu, eksperimen yang cikgu dah buat awal, cikgu dah hasilkan suatu graf eksperimen iaitu nak tengok tak? Nak, cikgu. Nak Okey, cikgu pusing. Okey, tada. Okey. So inilah, Mira. Okey, kita punya graf. Okey, graf apa? Graf isi padu gas dalam sentimeter padu melawan masa. Kita boleh juga tulis graf kita ni iaitu graf jumlah isi padu okey, gas melawan isi padu gas yang terkumpul melawan masa. Okey, so cikgu ringkaskan dalam graf ni. Okey, yang penting dalam pelukisan graf, murid-murid kena pandai lukis. Okey, paksi Y dengan paksi X pastikan ada unit. Okey, mesti julat yang bersesuaian dan graf kita mestilah smooth. Okey, bila kita dah plot, kita
letakkan, kita buat lengkung dia supaya dia licin lah, nampak cantik. Okey. Kat situ cikgu saya nampak cikgu ada buat satu garisan di antara 180 dengan 240 tu kan cikgu? Itu kenapa cikgu ada garisan tu? Tak ada apa tu Mira. Tu tak ada apa. Cuma dekat sini cikgu ada labelkan lah eksperimen 2 dengan eksperimen 1, di mana lengkung yang lebih tinggi ni, lengkung yang lebih cerun, okey, lengkung yang lebih cerun, okey, mempunyai saiz bahan tindak balas yang lebih kecil. Okey, berbanding dengan lengkung yang agak landai sikit ni Mira. Eksperimen yang pertama ni adalah merujuk kepada menggunakan saiz bahan tindak balas yang lebih besar. Okey, eksperimen yang kurang cerun tu menggunakan bahan yang besar, cikgu. Bahan besar, iaitu eksperimen 1 kita guna ketulan tadi Mira. Ketulan, manakala yang cerun ni, lengkung yang cerun sikit ni kita guna pada serbuk. So dekat sini, murid-murid kat luar sana boleh tak buat inference daripada graf yang kita telah bina. Ini adalah contoh graf yang cikgu dah buat. So sepatutnya murid-murid akan dapat juga graf yang sama macam ni. Okey, tapi kat sini Mira, cikgu buat sehingga 480 saat. Dekat makmal sekolah kita boleh buat lama sikit. Okey. Okey. So apakah antara inference dia? Kalau kita tengok, cikgu letakkan balik kat sini ya. Okey. So kita tengok dekat situ. Okey, kita ada inference di mana cikgu tunjukkan kat sini. Okey, kalau boleh nampak. Okey, inference kat sini merujuk kepada kadar tindak balas tinggi apabila serbuk marmar, iaitu kalsium karbonat, bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, faham tak Mira? Kadar tindak balas tinggi apabila serbuk marmar bertindak balas dengan asid hidroklorik. Maksudnya kadar tindak balas tu akan menjadi lebih tinggi. Okey, bila mana kita guna serbuk. Kan, sebab daripada graf tu kita nampak dah lengkung dia lebih cerun. So murid-murid kat rumah, dekat dalam talian boleh tulis jawapan yang cikgu berikan ni. Okey, so seterusnya Mira, okey, kita nak tengok tadi kita buat eksperimen. Okey, kita buat eksperimen, kita ada tukar-tukar kan. So kita nak tengok apakah pemboleh ubah yang kita gunakan dalam eksperimen kita tadi. Okey, saya tahu cikgu. Saya cuba kita ada berapa pemboleh ubah Mira? Kita ada berapa pemboleh ubah? Kita ada berapa? Kita ada 3 pemboleh ubah, cikgu. Betul, cikgu. Pandai Mira, kita ada 3 pemboleh ubah. So pemboleh ubah yang pertama iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang kita manipulate tadi Mira? Mira pemboleh, cikgu. Okey, yang kita manipulate, kita manipulasikan ialah saiz bahan. Saiz bahan, saiz kalsium karbonat. Okey, lepas tu apa yang kita pemboleh ubah mana yang bergerak balas? Yang bergerak balas adalah isi padu gas. Isi padu gas, ataupun kita boleh kata kadar tindak balas tadi tu. So kalau Mira tengok, mana kadar tindak balas yang lebih tinggi tadi? Cuba yang Mira lebih tunjuk. Tinggi semestinya yang menggunakan serbuk, cikgu. Pandai. So yang pemboleh ubah yang ketiga itu yang kita malarkan Mira. Yang sama maksudnya, cikgu. Yang sama, iaitu apa? Kita boleh malarkan apa tadi? Kita isi padu airnya sama. Isi padu airnya sama. Okey, sekarang kita boleh malarkan, sebenarnya tadi kita guna 5 gram. 5 gram GC bagi kalsium karbonat. Dalam keadaan serbuk pun kita guna, dalam keadaan ketulan pun kita guna 5 gram. So ini antara jawapan dia. Kena ingat jawapan tu. Kena ingat ni. Kena ingat. Tulis. So siapa kata duduk ragu kat rumah tak boleh buat eksperimen? Tonton Didik TV slot Mahir. Boleh tengok. Kan? Boleh belajar. Okey, so boleh Boleh, cikgu. Alright, so seterusnya Mira. Okey, kita ada masa lagi ke Mira? Ada masa lagi, cikgu. Okey, ada masa lagi. Okey, seterusnya daripada graf ni sebenarnya kita boleh buat pengiraan untuk mengira kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas keseluruhan bagi eksperimen ini. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Ataupun kita tengok yang kedua, eksperimen yang kedua. Okey, cikgu tulis sikitlah kan. Kira-kira. Okey, kalau kita nak kira kadar tindak balas keseluruhan pada eksperimen kedua, cikgu ubah sikit kedudukan. Okey, so kita nak kira kadar tindak balas. Eksperimen yang kedua, purata purata. So, apa kita buat Mira? Kalau Mira tengok dekat graf ni, okey, berapa bacaan pada isi padu yang paling maksimum? Yang paling maksimum, cikgu. Eksperimen 2. Eksperimen 2 yang paling maksimum di sinilah maksudnya, cikgu kan? Okey, kita tengok yang pertama. Bacaan pertama yang ni dia dah malar dah Mira.
Ni dah malah. So yang mana yang starting dia? Starting dia di sini, cikgu. Iaitu 39.00. 39.00. Isi padu dia, Mira. Isi padu dia. Okey. So isi padu bahagi dengan masa. Berapa masa dia, Mira? Masa dia kalau di sini masanya ialah di tengah-tengah, cikgu. Di tengah-tengah. So 240 campur 30 270. 270. So kita kira, Mira. Tekan kalkulator, Mira. Cepat, Mira. Alamak. Mana dia? Okey, sekejap, cikgu. Okey. 39 bahagi 270. Kita dapat 0.1444, cikgu. So kita boleh ambil 0.14 unit dia, Mira. Kita guna apa tadi? Isi padu kan? Iaitu sentimeter padu saat negatif 1. Wow. Senang saja. So kalau kita nak kira eksperimen yang pertama, macam mana, Mira? Kita ambil isi padu yang paling maksimum. Yang paling maksimum di sini. Di situ berapa? 39 juga kan? Betul, 0.00 bahagi dengan 420, cikgu. 420. So ini untuk eksperimen yang kedua. Berapa? Kita dapat 0.09, cikgu. 0.09. Unit dia sama ke, Mira? Unit dia sama. Unit dia sama, murid-murid. Sentimeter padu per saat. Okey. So kalau tengok dekat sini, kadar tindak balas pada eksperimen yang eksperimen yang pertama dengan eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua menghasilkan kadar tindak balas yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Wow, hebat. Okey, saya ada satu soalan nak tanya, cikgu. Saya nak tanya, macam mana kalau setiap murid tu dapat bacaan keputusan yang berbeza? Tapi kita berhenti berat dulu, cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Tadi saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Macam mana kalau setiap murid itu mendapat data analisis yang berbeza bacaan dia? Adakah dia akan memberi kesan pada jawapan akhir murid tersebut? Okey, Mira, berbalik pada soalan yang Mira tanyakan tadi. Okey, kita boleh, maksudnya murid-murid ni dia akan buat eksperimen dalam kumpulan. Okey, so dia akan menghasilkan data, kalau berbeza pun tidak mengapa. Okey, tapi yang pastinya make sure data tu tak lari jauh. Maksudnya prosedur yang kita cakap tadi mesti dia ikutlah. Kena goncangkan kelalangkun tu tadi. Okey, pastikan bacaan semasa 30 saat dan sebagainya. So yang penting bila dia dapat bacaan walaupun berbeza, Mira, okey, yang akhir sekali eksperimen yang kedua mestilah mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi berbanding yang pertama yang menggunakan ketulan tadi tu. Konsep dia tu lah kan, cikgu? Konsep tu mesti betul. Okey. Okey, baik cikgu. Okey, seterusnya Mira, kita nak pergi yang seterusnya iaitu dalam eksperimen ni tadi kita ada hipotesis kan? Okey, kita nak tengok hipotesis kita ni diterima ataupun tidak. Okey, so hipotesis kita mengatakan bahawa, Mira, cuba Mira baca, Mira. Okey, semakin kecil saiz ketulan mamar, semakin tinggi kadar tindak balas. Betul. Maksudnya sekarang ni kalau kita dah buat eksperimen, boleh tak kita terima hipotesis kita ni, Mira? Boleh, cikgu, pasti. Betul. Pasti boleh kan? Iaitu semakin kecil ketulan marmar yang kita gunakan, sama ada serbuk ataupun kita gunakan yang lebih kecil lah berbanding yang saiz asal tu, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, Mira. Cikgu nak tunjuk sikit lah kan. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, seronok pula Mira kan belajar hari ini. Seronok, cikgu. Okey, so kita tengok dekat sini, ini adalah kehidupan harian kita. Sedapnya, cikgu. Sate. Sedap kan? Sate dengan daging dalam situasi A, situasi B. Mira rasa kan, okey, menggunakan faktor saiz ni mana yang akan lebih cepat masak?
Okey, kalau ikut faktor saiz yang akan cepat masak, semestinya sate ayam ke cikgu? Sate dengan sate ayam. Suka sate ayam. So sate ayam lebih cepat masak. Sebab apa? Sebab bila saiz dia kecil, okey, mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih besar. Jadi kalau kita kaitkan balik dengan eksperimen kita ni tadi, okey, di mana kita gunakan kalsium karbonat kan Mira. So bila kita kaitkan eksperimen ni dengan teori pelanggaran, okey. So apa yang berlaku bila kita gunakan serbuk, saiz dia kecil, jumlah luas permukaan dia adalah besar. Jadi zarah-zarah, iaitu zarah apa? Zarah ion hidrogen dengan kalsium karbonat tu frekuensi pelanggaran dia adalah lebih tinggi. Jadi frekuensi pelanggaran berkesan dia pun akan lebih tinggi, so kadar tindak balas pun akan lebih tinggi Mira. So seronok sebenarnya belajar kadar tindak balas sebab dia berkait dengan kehidupan harian kita. Sesuatu yang kita tak nampak sebenarnya kan, tapi tak nampak. Ada juga sekeliling kita yang kita lakukan kan cikgu? Betul, ada saja di sekeliling kita tapi kita tak sedar. Itu yang kita buat selama ni. Okey, kalau berbalik pula, kalau ketulan dia akan ambil masa yang agak lama lah. Ya, agak lama kan. Kalau contohnya yang paling dekat dengan kita, kita rebus ubi kan. Ubi kentang tu jangan potong dia. Biarkan seketul tu masuk dalam air kita rebus. Kita catatkan masa. Tengok lama tak ubi kentang tu akan, orang kata apa, akan apa rebus. Akan lembut lah kan. Macam tu. Okay, betul. So sebenarnya murid-murid kat luar sana tu memang kena tahu bila buat eksperimen, apa hipotesis, boleh ubah kan, inference dan seterusnya, bagaimana nak kira kadar tindak balas keseluruhan. Yap, betul. Dan yang paling penting sekali, kalau dah buat semua eksperimen ni, janganlah lupa benda paling penting cikgu, unit dekat belakang. Pandai Mira, that's why dia dapat kimia A dulu. Betul cikgu, cikgu. Alhamdulillah. Mesti kena ada unit. Okey Mira. Kalau tu tinggal unit, salahlah jawapan tu. Salahlah jawapan. Walaupun jawapan tu tepat tapi tak ada unit, tak boleh. Unit pula kena tepat lah. Kalau guna isi padu, mungkin guna sentimeter padu. Kalau guna jisim, guna apa Mira? Kalau guna jisim, kita guna kilo cikgu. Kilo pun boleh. Kita guna gram pun boleh. Gram pun boleh Mira. Gram cikgu, maafkan saya. Maksudnya kg tukar kepada gram. Ya, so jangan lupa mestilah kita perkan dengan saat. Kita ambil masa. Betul. Okey cikgu, banyak sangat yang saya belajar hari ini bersama dengan cikgu. Ada saya yakin anak-anak murid cikgu khususnya mesti mereka pun sangat teruja dengan apa yang kita belajar pada hari ini, dan juga semua anak-anak murid yang sedang menonton di rumah sana. Jangan lupa, macam cikgu kata, walaupun kita dekat rumah sekarang ni, eksperimen ni tetap boleh dilakukan juga. Tak ada asid, boleh ganti dengan cuka. Dengan buah limau. Betul. Boleh, kita cubalah kan. Kalau tak cuba tak tahu. Ya, kan? Betul. Jadi terima kasih kerana menonton sehingga ke hujung rancangan. Terima kasih juga cikgu sama-sama Mira hari ini. Kepada anda, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita nak belajar lagi satu subjek dengan guru yang lain pula. Lepas ni cikgu, kita nak menyanyi. Kita nak menyanyi sikit, menari sikit. Jadi nak tahu apa saja seterusnya, kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.